Okay, kita digalakkan untuk membantu saudara-saudara kita di Afghanistan, iaitu dengan menderma. Kita memerlukan lebih kurang 100,000 bertujuan untuk keperluan kanak-kanak musim sejuk, keperluan OKU, dawar gemas, alat pemanas, pek makanan. Tuan-tuan boleh sumbangkan sumbangan tuan-tuan ke akaun yang disediakan. Begitu juga kita memerlukan kepada rakan kita ataupun saudara kita di Rohingya yang memerlukan telaga tiup, tujuan untuk membantu mereka untuk mendapatkan ataupun untuk kesempurnaan kehidupan mereka. Dan kesemua ini adalah sebagai cakna kita, sebagaimana Rasulullah SAW meminta ataupun mohon supaya kita membantu sama Islam lah. Man kana fi hajati fallahu fi hajati, maksudnya siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, baik, daripada peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, seterusnya ialah perjalanan Mi'raj pula, iaitu daripada Masjidil Aqsa sehinggalah kepada Sidratul Muntaha untuk menerima solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok di setiap pintu langit itu biasanya ada penjaga. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril. Setiap kali malaikat Jibril naik ke langit, kalau tengok tebalnya antara langit dunia dengan langit suatu langit, itu 500 tahun perjalanan. Jarak dia jauhnya, dekatnya dah. Dan setiap langit itu ada para malaikat yang banyak lah, yang banyak. Dan apabila Rasulullah SAW naik ke langit dunia, langit pertama, dan di situ malaikat Jibril ketuk pintu. Maksudnya bukan senang lah kita nak naik ke langit dunia tu. Kalau kita tengok satu kelebihan sebenarnya untuk kita, langit yang terbuka bila? Apabila bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan pintu langit terbuka tanpa ada halangan. Okey, di langit yang pertama Rasulullah SAW berjumpa dengan siapa? Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam AS. Ya, di situlah kalau kita tengok di langit itu Rasulullah SAW melihat seorang lelaki, iaitu Nabi Allah Adam AS. Apabila Rasulullah SAW melihat lelaki itu, Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa lelaki itu? Jibril kata itu adalah Adam AS. Apabila Rasulullah menghampiri Adam, Nabi Allah Adam kata, selamat datang anak yang soleh. Itu ucapan daripada Nabi Allah Adam AS. Sebenarnya kepada langit kedua, saya mungkin perjalanan 500 tahun saja berringkas, 500 tahun perjalanan dah. Dan di langit yang kedua ni, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa ni diangkat, maksudnya Nabi Isa ni tak mati, dia dengan jasad lah. Dan waktu Rasulullah SAW melihat kedua-dua saudaranya ni, malaikat Jibril, cerita itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan apa yang diucapkan? Nabi Yahya dan Nabi Isa kata, selamat datang saudaraku yang soleh. Sehingga naik ke langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. Keenam, Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ni berlainan sikit. Apabila jumpa dengan Nabi Musa ni menangis. Sebab apa menangis? Malaikat Jibril, lalu Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, kenapa Nabi Allah Musa AS ni menangis? Rasulullah tanya kepada Jibril. Jibril kata, kerana umat kamu Muhammad adalah lebih ramai masuk syurga berbanding dengan umat Nabi Allah Musa AS. Sebab itu Nabi Allah Musa menangis. Dan seterusnya kita tengok sampailah kepada langit yang ketujuh, iaitu di situ ada satu bangunan, bangunan yang indah yang dipanggil sebagai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni ialah Kaabah bagi para malaikat. Setiap hari
70,000 malaikat akan tawaf. Sekali tawaf aja. Maksudnya 7 kali tawaf, maksudnya apa tu? Akan dan entah bila mari pula lah. Maksudnya 70,000 malaikat akan tawaf, maksudnya setiap masa maksudnya. Dan daripada situlah kita tengok tiba-tiba ada sesuatu yang Rasulullah SAW terpandang tengok ada seorang lelaki yang mirip dia, lebih kurang macam dia, yang duduk tersandar di Baitul Ma'mur. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, siapa lelaki itu? Malaikat Jibril kata, itu adalah Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan Nabi Ibrahim, lepas tu dia kata, wahai saudaraku. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Muhammad, wahai saudaraku, sampaikan salamku kepada umatmu. Dia kata syurga tu tanah dia wangi. Tanah dia wangi, air syurga tu boleh diminum. Dan ada banyak tanah kosong yang hijau. Tanah kosong yang hijau. Jadi kalaulah kita berzikir subhanallah apa semua tu, dia boleh sebagai pohon kepada kita untuk di syurga nanti. Maksudnya kalau ada pohon, insya-Allah lah boleh masuk syurga, kata tak? Daripada situlah kita tengok sehinggalah Rasulullah SAW naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerima solat. Jadi apabila menerima solat, Rasulullah SAW turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Apabila berjumpa dengan Nabi Allah Musa tanya, kam faradallahu ala ummatika, berapa Allah Ta'ala fardukan solat ke atas umatmu? Nabi jawab apa? 50 waktu. Nabi ni senyap je, maksudnya Nabi tak petikai lah. Tak petikai dah. Wahai Muhammad, Nabi Musa kata, inna ummataka la tuti'u zalik. Sesungguhnya umat engkau ni tak mampu, sebab 50 waktu, katakanlah 50 waktu, lepas azan kau mak, lepas tu semayang pula. Kalau 50 waktu lah, sekarang ni 5 waktu pun kita tengok boleh tertinggal, apatah kali lagi dengan 50 waktu. Apa yang Nabi Musa kata? Irji' ila rabbik, kamu pergi naik balik, jumpa dengan Allah Ta'ala, minta supaya dikurangkan. Akhirnya Allah Ta'ala kurang setiap kali berjumpa 5-5 dah. Tapi di segi pahalanya, maksudnya Allah Ta'ala kata akhirnya apabila tinggal 5, Nabi Musa suruh naik lagi. Nabi kata apa? Dia kata aku dah malu dah sehingga, tapi Allah Ta'ala kata walaupun dah kurang setiap 5 waktu sampai daripada 50 tu 5 waktu, tetapi dari segi pahalanya tidak akan berkurang, sama saja dengan apa yang maksudnya sama juga dengan 50 waktu. Tuan-puan, kita tengok daripada peristiwa itu apabila Nabi turun ke bumi, dia beberapa perkara lah yang akan berlaku lah. Apabila Nabi ceritakan kepada umat dia akan jadi 3 perkara yang 3 kumpulan manusia. Satu kumpulan ni yang memang yang tolak total lah. Ini memang yang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ini memang. Dan kumpulan ini memang sengaja nak, orang kata nak mempersenda-sendakan. Kalau Rasulullah kata, aku nak cerita, nak ayat kepada kamu, semalam aku pergi berjalan, pergi naik daripada Isra' dan Mi'raj. Jadi seolah-olah kalau cerita itu seolah tak masuk akal lah. Satu kumpulan. Dan satu kumpulan memang tolak total. Ini kumpulan yang Quraisy, ini Abu Lahab, Abu Jahal. Dan kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang ini yang kontradisi lah. Maksudnya antara menolak dengan beriman. Percaya ke tak kalau sebelum ni Muhammad ni Al-Amin tak? Tapi apabila dengar Muhammad wayak pergi cerita daripada orang kata tempoh masa untuk sampai Masjidil Aqsa tu beberapa hari, dengan tempoh dia kata lagi lailan separuh malam je, tak masuk akal. Dan menceritakan seolah-olah Muhammad ni di luar batasan lah, di segi pemikiran tu mustahil. Kalau di segi logik mustahil lah. Ini kumpulan yang kedua ni kumpulan di atas pagar, kata, antara menolak dengan beriman. Apabila dengar macam tu, akhirnya dia orang tolak.
Tak, maksudnya, dan satu kumpulan ini kumpulan yang orang kata ini kumpulan yang tetap pendirian. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar sebagai contoh. Abu Bakar kata, itu dia cerita pergi ke Masjidil Aqsa. Kalau cerita pergi jauh lagi pun, dia percaya tak? Apa yang masalahnya tak? Sebab daripada situlah, kita tengok daripada situlah Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Tak? Bapa, anak dara, asli yang benar. Tak? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu boleh gelaran yang Rasulullah SAW berikan ketika orang lain menolak, tapi Abu Bakar kata, benar apa yang kau ceritakan itu Rasulullah SAW. Tuan-puan, saudari yang dikasihi sekalian, daripada peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya banyak benda yang kita boleh hayati dan juga boleh kita tauladani. Antaranya ialah dari segi contohnya sedekah, yang sebagaimana yang saya sebutkan tadilah. Sedekah ini adalah sesuatu yang cukup mulia untuk kita lakukan. Tak? Sebab sedekah ini kadang-kadang kita kalau melihatlah sedekah merujuk kepada sedekah yang paling besar. Orang kata sedekah yang paling besar ialah kalau merujuk kepada daripada Abi Hurairah yang menceritakan ayu sadaqah afdal, apa sedekah yang paling afdal. Tak? Sedekah yang paling orang kata paling top lah. Tak? Rasulullah kata, qala anta sadaqah wa anta, engkau sedekah waktu engkau sihat. Jadi kalau waktu kita sakit, tak, kita lain. Kadang-kadang kalau harta ni, kalau kita dah meninggal, walaupun harta kita dia dah jadi sebagai, bukan lagi harta kita lah, sudah jadi apa ni, bukan lagi milik kita, dah jadi pusaka dan sebagainya. Tak? Jadi waktu sihat ni peluang untuk kita bersedekah lah, maksudnya. Sebab itulah kalau kita tengok orang dalam kubur pun, kalau sekiranya dibangkit, dia kata perkara pertama yang akan dia buat ialah sedekah. Itu membuktikan bahawa sedekah itu adalah besar. Tak? Amalan-amalan lain kita tengok dah, tapi dia kata sekiranya dibangkit, amalan apa yang kau buat ialah sedekah yang akan dia mulakan. Tak? Kalau kita tengok sedekah yang paling besar juga ialah sebagai contoh, selain daripada kita sedekah benda yang kita sayang, tak? Kita sedekah, contohnya kita sedekah benda yang kita ada pasangan. Sebagai contoh, katakanlah kita kata hujung tahun ni kita nak kumpul duit kita sehingga 500,000, tak? Tapi jangka masa yang sama kita bersedekah, bukan kata kita fokus kepada nak kumpul duit dia. Dan begitu juga jangan kita tangguhlah, sebab jangan kita tangguh sampai ke halkum baru kita nak sedekah. Tak? Sebab wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, maksudnya sedekahlah kamu sebelum maut ataupun waktu maut datang menimpa kamu. Jadi tuan-puan, insya-Allah kita ambil peluang ni sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, untuk sama-sama kita bersedekah, membantu saudara-saudara kita, khususnya sebagaimana yang saya telah maklum tadi, di Afghanistan, di Yaman, dan juga di beberapa buah negara yang memerlukan sumbangan daripada kita. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini insya-Allah sedikit dapat membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.